Pesuruhjaya PAS Perak dikecam didakwa cuba semai perpecahan kaum. Armizan gesa GRS ikut cara Sarawak. Dikatakan Hilman Idham menang, Zahin Zainal minta tunggu pengumuman rasmi. Anthony Loke sifatkan permohonan maaf terbuka Najib tidak relevan. Ismail Sabri tarik balik saman portal berita. Perdana Menteri selar pihak persoalkan permohonan maaf Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Orang ramai tidak boleh membenarkan penipu ini membutakan mereka dengan fahaman perkauman. Demikian kecaman keras Tajuddin Muhammad Razdi terhadap Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Beliau berkata pemimpin seumpama itu bukanlah seorang patriot atau pejuang bangsa dan agama, tetapi sebaliknya seorang oportunis yang memalukan. Memetik laporan Malaysia Kini, ahli akademik itu berkata susulan pemimpin PAS itu menuduh pemimpin DAP ngakomek kerana hadir dan merasmikan perayaan Guangdong yang membenarkan warga Cina mengibarkan bendera negara mereka pada perayaan itu. Razman kemudiannya menganjurkan demonstrasi balas di Menara Condong ikonik berusia 140 tahun di Teluk Intan yang menyerupai pagoda Cina dengan kehadiran kira-kira 300 orang yang mengibarkan jalur gemilang. Susulan itu, Tajuddin tampil menyekolahkan Razman dan pemimpin PAS dengan peringatan untuk meluaskan visi terowong mereka. Sudah tiba masa para pemimpin utama Gabungan Rakyat Sabah GRS memberikan pertimbangan serius terhadap suara akar umbi supaya bertanding di kesemua kawasan atas platform parti tempatan. Timbalan Setiausaha Agong GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali membuat seruan tersebut apabila ditanya respon berhubung kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan bahawa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan telah memuktamadkan persefahaman untuk membentuk gabungan dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang. Armizan yang ditemui dalam majlis Aku Janji Kita Gempur di Tawau mendedahkan bahawa BN telah mula mengumumkan calon secara terbuka di kawasan tertentu seperti Don Tanjung Keramat. Susulan daripada itu, tegas Armizan adalah wajar kepimpinan GRS untuk mendengar suara akar umbi yang mahukan pihaknya bertanding sendiri atas wadah parti lokal. Beliau juga menjelaskan bahawa komitmen untuk bersama PH dalam PRN akan datang dibuat adalah kerana menghargai sokongan PH yang telah menyokong pengekalan Datuk Seri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri ketika BN dan Warisan menggerakkan langkah Kinabalu pada bulan Januari 2023. Pengerusi Tetap Pemuda Bersatu Akmal Zahin Zainal Zahir yang ketika ini tidak rasmi menang jawatan ketua sayap itu menyerahkan sepenuhnya kepada jawatan kuasa pemilihan parti JPP untuk membuat keputusan. Beliau berkata pihaknya juga sedang menunggu maklumat daripada JPP mengenai keputusan rasmi selepas pencabar Adun Gombak Setia, Hilman Idham turut mendakwa memenangi jawatan itu. Laporan daripada FMT menunjukkan keputusan setakat ini dikeluarkan Pusat Penjumlahan Undi Pemuda menunjukkan Zahin memperoleh 2,432 undi, hanya perbezaan 76 undi mengatasi Hilman yang mendapat 2,356 undi. Terdahulu, pengerusi JPP Abdul Azim Muhammad Zabidi menyeru semua pihak tidak membuat pengumuman atau spekulasi mengenai kemenangan sehingga kenyataan rasmi dibuat. Katanya, keputusan muktamad bagi pemilihan jawatan kuasa sayap pemuda dan wanita akan diumumkan dalam waktu terdekat selepas semakan pematuhan peraturan pemilihan dan tata cara pengundian dan penjumlahan undi yang teratur serta memperhalusi semua bantahan dan aduan. Setiausaha Agong DAP Loke Siew Fook menganggap permohonan maaf bekas Perdana Menteri Najib Razak berkait skandal 1MDB sebagai tidak relevan. Kata beliau, tanpa atau dengan meminta maaf, jenayah adalah jenayah.
Beliau yang juga Menteri Pengangkutan menekankan sekali lagi cadangan rang undang-undang tahanan rumah yang akan dikemukakan kerajaan tiada kena-mengena dengan Najib. Sebaliknya ia dilakukan bagi pembaharuan penjara. Minggu lalu Najib mengemukakan permohonan maaf terbuka kepada rakyat dan mengakui terluka dengan kecurangan yang berlaku dalam syarikat 1MDB yang membawa kepada pemenjaraan melibatkan kes SRC International. Katanya beliau mengaku amat terluka setelah mengetahui segala kecurangan berlaku dalam 1MDB ketika berada bawah pengawasannya. Najib ketika ini menjalani hukuman dipendekkan selama 6 tahun susulan keputusan Lembaga Pengampunan selepas disabit bersalah menyeleweng 42 juta ringgit dana terkait SRC. Rabu ini, Mahkamah Tinggi akan memutuskan sama ada beliau akan diminta membela diri dalam kes rasuah 1MDB yang mana kes itu telah berlangsung selama 5 tahun. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menarik balik saman terhadap pemilik portal berita Agenda Daily Media Enterprise, Muhammad Izwan Muhammad Zubid, difailkan pada 2022. Ismail berkata beliau tidak mahu merugikan masa mahkamah memandangkan tidak lagi menjadi Perdana Menteri merujuk artikel bertajuk Ismail Sabri bimbang jadi PM paling singkat, rayu jangan tarik sokongan. Menurut Berita Harian, beliau membuat keputusan menarik balik kes itu kerana isu ditimbulkan adalah mengenai Perdana Menteri dan juga mengenai pilihan raya. Terdahulu, Mahkamah menetapkan hari pertama perbicaraan kes, namun Hakim Mahkamah Tinggi Aliza Sulaiman ketika prosiding berkata, plaintiff bersetuju menarik balik kes tanpa kos dan tanpa kebebasan menfailkan semula. Selepas prosiding selesai, Ismail dan Izwan dilihat bersalaman bersama peguam masing-masing dan berbual mesra sebelum meninggalkan mahkamah. Pada Februari 2022, Ismail memperoleh perintah injunksi daripada Mahkamah Tinggi yang memerintahkan portal Agenda Daily memadamkan artikel didakwa menfitnahnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar pihak yang mempersoalkan kewajaran dirinya menerima permohonan maaf daripada Najib Razak terhubung kecurangan ke atas dana 1MDB ketika pentadbirannya. Katanya ungkapan penerimaan maaf daripada bekas Perdana Menteri itu adalah atas dasar menunjukkan contoh pimpinan yang baik, khususnya dalam situasi terdapat pihak lain mengemukakan permohonan secara baik. Memetik laporan dari Berita Harian Online, Datuk Seri Anwar ketika ditanya pemberita selepas solat Jumaat di Putrajaya memaklumkan bahawa beliau menerima baik permohonan maaf daripada Najib berhubung skandal 1MDB. Sehari sebelum itu, Najib dalam satu kenyataan yang dibacakan oleh anaknya, Nizar, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pentadbirannya tetapi mempertahankan bahawa dirinya tidak bersalah. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.